Kita rasa syukur kepada Allah SWT atas limpah kurnianya Malakkat Mall sudah berumur 1 tahun. Bila melihat pada hari pembukaan 4 hari sebelum PKP yang mana menyaksikan sokongan luar biasa penyokong-penyokong yang mengharapkan kebangkitan ekonomi Islam, pada 4 hari pertama tu kita dah melihat gelombang yang luar biasa. Kita menyaksikan lebih 6,000 pengunjung datang ke Malakkat Mall, dan pada waktu tu kita pun walaupun banyak kedai tak siap lagi dan sebagainya, tapi orang datang dengan penuh sokongan. Kita rasa cukup semangat. Tapi kita diuji dengan pengumuman PKP. Alhamdulillah, walaupun banyak perniagaan-perniagaan lain ataupun kedai-kedai lain ataupun mall-mall lain terpaksa tutup, terpaksa mengurangkan atau mengecilkan operasi sebagainya, tetapi tempoh setahun menyaksikan Malakkat Mall meneruskan perkembangan dan pengembangan walaupun dengan cabaran demi cabaran, khususnya cabaran pandemik, kesan ekonomi daripada pandemik COVID-19, tapi kita berjaya mewujudkan lebih 40 jenama di bawah Malakkat Group dan pengembangan beberapa cawangan. Jadi alhamdulillah, kalau saya rasa syukur sangat pada Allah SWT, walaupun dari segi kekuatan kewangan kita mungkin tidak lagi mencapai sasaran yang kita nak sasarkan, tetapi tim Malakkat Allah dah pilih, Allah hantar macam-macam pembantuan. Tempoh setahun tu menyaksikan kita membina aset-aset dalam bentuk jenama dan dalam bentuk operasi yang dapat kita maksimalkan pada tahun 2021 ni. Jadi pastinya gelombang kebangkitan ekonomi Islam dimulakan ataupun dibakar dengan semangat kempen BMF. Mungkin Malakkat Mall ni merupakan salah satu natijah lah, kesan daripada berlakunya satu penyatuan semangat pembeli dalam menyokong kempen Buy Muslim First. Alhamdulillah, dengan berjayanya kita wujudkan Malakkat Mall, khususnya Malakkat Grocer, kita dapat tempatkan ruang dan peluang kepada usahawan-usahawan muslim kita di dalam mall tanpa melibatkan kos yang tinggi. Walau bagaimanapun, kami sendiri pun di peringkat Malakkat Mall, Malakkat Grocer masih lagi belajar, dan alhamdulillah saya rasa kami dah cukup sikit ilmu. Kalau tahun lepas tu lebih kepada kita buka saja, walaupun niatnya memang nak bantu tapi tak sempat nak bantu, dah PKP, banyak limitation sebagainya. Tapi 2021 ni sasaran kami ada yang dah berjaya, ramai saya rasa quite numbers yang berjaya mendapatkan jualan sebagainya, tetapi pasal kami sendiri tak dapat the crowd yang kita nak sebab PKP, sebab restriction. Jadi is unfair lah kalau kita kata kita nak judge sales performance of kita punya usahawan-usahawan kita ni. Tapi tahun 2021 ni kita nak memfokuskan kepada pembangunan usahawan yang sama ada yang dah berada kat dalam ataupun yang akan bersama dengan kita meneruskan perjuangan ni. Sebab itu saya sendiri dah mengarahkan tim kita untuk membuat penilaian dan mengenal pasti 1,000 jenama yang dapat kita bantu secara bersistematik. Sebab ada juga jenama-jenama BMF yang dia rasa dia dah okey dah on their own, tak perlu bantuan. Ini tak perlulah kita bantu. Tapi banyak lagi jenama-jenama yang mempunyai sangat potensi yang sangat besar, tapi kalau dia seorang-seorang je, kalau kita bagi ruang je, dia tak cukup. Dia kena ada bimbingan, dia nak kena ada bantuan, dia nak kena ada hand holding untuk kita besarkan brand dia supaya jenama mereka ni menjadi jenama kelas dunia. Jadi itu fokus tahun 2021 kepada usahawan BMF kita, dan alhamdulillah, walaupun macam saya katalah, walaupun bisnes-bisnes lain makin tutup, makin dikurangkan, makin kurang pekerja sebagainya, tapi Allah bagi kita peluang untuk kembangkan, dan kita sambut birthday kita lah ni, hari jadi kita yang pertama ni dengan pembukaan Malakkat Mall yang kedua, iaitu Malakkat Mall Masjid Tanah Melaka. Dan Malakkat Grocer sendiri dengan terbukanya Malakkat Mall Masjid Tanah Melaka, kita sudah mempunyai 5 cawangan Malakkat Grocer sendiri. Jadi ini merupakan perkembangan pasaran yang kita buka khusus dan secara majoritinya akan memberi manfaat kepada usahawan BMF itu. Sasaran kami untuk sepanjang tahun 2021 ni adalah untuk Malakkat Grocer mengembangkan ke 100 cawangan. Kita melihat beberapa strategi yang kami sendiri pun baru dapat belajar juga dalam mengubah fokus daripada barang-barang kering saja kepada barang-barang basah, fresh, yang mana Malakkat Grocer akan menyasarkan 70% daripada setting kedai itu adalah untuk barang-barang basah. Selain daripada itu, kita pun baru-baru ni telah pun tamatkan
menemukan perjanjian dengan Shell stesen minyak Shell dan juga prasarana untuk menempatkan di lokasi-lokasi strategik Malacca Express yang akan membuat kombinasi makanan Grab and Go dan juga bekalan makanan harian. Kalau kita tengok dekat Shell Station pun dah mula buat tapi kecil lah. Tapi mungkin dengan kerjasama dengan Malacca Group khususnya dalam membangunkan jenama Malacca Express, kita dapat berkembang dengan lebih cepat lah. Alhamdulillah juga tahun ini kita akan menyaksikan minima 250 T-Amo yang merupakan jenama F&B kita punya sendiri dalam kumpulan Malacca. Minima 250 yang dah akan buka pada tempoh maksimum 6 bulan daripada sekarang. Jadi maknanya kalau tahun 2021 ni ada banyaklah perkembangan selain pada Malacca Mall sendiri. Saya secara personal menyasarkan minima 10 cawangan Malacca Mall sendiri untuk kita ambil alih, tapi kita memfokuskan kepada kuarter ketiga tahun 2021 ni. Pertengahan tahun ni kita fokus kepada grocer dan selepas kuarter ketiga sebab kita dah dapat tawaran, banyak tawaran untuk kita mengambil alih mall-mall yang agak mati. Tapi kita mungkin tidak akan buka the full concept mall, tapi kita akan buka mini Malacca. Itu sasaran saya 10 cawangan pada tahun ini. Sebenarnya mungkin ada yang akan bila saya cakap macam tu macam macam gangho sangat kan, banyak sangat nak buka ni, macam mana? Sebenarnya kita cuma mengambil alih pasaran yang telah ditinggalkan oleh syarikat-syarikat besar. Ini yang usaha kita sebenarnya untuk mengambil alih ataupun pindah belanja daripada mall lain kepada Malacca Mall. Jadi model kita adalah hanyalah menyalurkan dana pelaburan kita hanya untuk bina infrastruktur di tempat yang dah memang ada demand, yang dah memang memerlukan keberadaan kami ataupun Malacca ekosistem di tempat itu, dan kita gunakan konsep beli sama kita, jual sama kita, bantu sama kita. Macam contoh di Masjid Tanah Melaka, saya boleh kata saya cukup bangga melihat apabila kita dapat wujudkan peluang pekerjaan yang mana orang Masjid Tanah Melaka sendiri yang bekerja di sana. Dan bila bertanya berapa ramai yang daripada Masjid Tanah Melaka, 98% adalah daripada Masjid Tanah Melaka sendiri. Kita ada lebih 70 staf dekat Masjid Tanah Melaka yang semuanya orang Masjid Tanah Melaka sendiri, dan anak-anak muda. 98% adalah bawah umur 30 tahun. Yang makna dengan terwujudnya dan perkembangan Malacca ni, dia akan memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Yang ni kita nak ni, kita nak masyarakat setempat yang dapat manfaat dahulu. Jadi kita nak guna konsep beli sama kita, jual sama kita untuk bantu sama kita. Kita masih jauh lagi. Kalau kita nak kata berjaya ni, memang kalau ikut definisi saya punya kejayaan ni, kejayaan akhirat je. Kejayaan akhirat baru kita berjaya. Kalau kat dunia ni, of course lah, apa orang nampak secara luaran mungkin nampak kita berjaya, tapi secara financial kita belum berjaya lagi. Tapi alhamdulillah dengan model perniagaan, saya ingat faktor critical success factor Malacca Mall ni adalah tergantung kepada model perniagaan yang kita ambil. Satu ialah kita ambil alih mall mati. Kedua, mall mati ni kena setuju dengan kita untuk buat revenue sharing model. Yang sebelum Malacca Mall diwujudkan, orang pandang pelekeh. Dia kata mana boleh macam tu, kena bayar sewa juga, kan, siapa nak bagi dan sebagainya. Tapi bila berlaku PKP, semua brand-brand dekat mall-mall lain pun kata sepatutnya mall kena ambil sewa ikut jualan. Itu yang Malacca Mall minta pun dengan building owner. Jadi macam contoh kita buka di Malacca Mall Masjid Tanah Melaka. Yang pertama ni mungkin tidak ada track record lagi, orang tak percaya kita boleh buat sebagainya. Tapi itu pun kita dapatlah deal yang semula. Tapi mesti kena bayar sikit, kena bayar deposit dan sebagainya. Mall yang kedua, building owner setuju dengan kita punya model untuk bayar hanya berdasarkan jualan. Jadi ini model yang boleh, contoh macam kami baru dapat tawaran pemilik bangunan berbangsa Cina di Bangi, yang dia kata kalau sewa dia tak nak. Saya tengok dia sewa dia tak nak, tapi dia nak bekerjasama dengan kita jadi partner. Cakap macam mana nak partner dengan orang lain ni? Okey, kata building owner, you ambil revenue sharing. Maknanya kita bayar sewa dalam bentuk perkongsian jualan. Jadi ini model yang saya nampak akan menjadi satu pilihan kepada semua player-player yang akan datang lah. Tapi untuk Malacca Mall sendiri, kenapa kita boleh bergerak dengan laju? Satu, bisnes model perniagaan. Tapi yang lebih penting sekali, tasrif. Semalam Pak Syekh Hafiz Al-Jendrami dia tekankan banyak tu, kita kena banyak yakin pada Allah. Kita tak boleh yakin pada kemampuan diri kita. Kita kena faham betul-betul yang makhluk langsung tiada kuasa. Kita ni tak ada kuasa, tak ada kuasa apa pun. Yang hanya ada pada kita adalah kuasa yang Allah bagi pada kita. Yang Allah yang bantu kita. Dengan bantuan Allah ni lah yang boleh mungkinkan kita boleh buka, boleh dapat sampai 250 T-Amo, boleh dapat syarikat gergasi seperti Shell yang kita tak pergi jumpa dia. Dia dengar-dengar, jadi benda jadi viral. Allah gerakkan hati
hati dia, dia pula offer kita tempat. Yang Allah gerakkan prasarana. Ini semua syarikat besar. Kalau kita pergi ketuk pintu, biasanya lah, tak tahulah diorang macam mana, tapi biasanya nak jumpa pun payah. Tapi ini bila diorang yang panggil kita, dia jadi lain lah. Yang panggil kita ni bukanlah pasal kita hebat, tak ada. Pastinya nusrah Allah turun. Yang bantu, gerakkan hati dia untuk kontak kita, dan doakan juga. Kita ada satu lagi yang projek strategik, kalau ini berlaku, dia akan jumpstart kita punya 1000 outlet Malakat grocer seluruh negara dalam tempoh kurang 2 tahun. Ini kalau berlaku, tolong doa banyak-banyak. Sebab kalau kita tak buat yang tu untuk syarikat tu, maka akan berlaku penambatan pekerjaan lebih 24,000 pekerja. Saya tak boleh sebut nama lagi lah. Tapi doakan bahawa kami dapat bantu convertkan aset mereka kepada Malakat grocer, dan pekerja-pekerja yang sepatutnya mereka akan lay off ni, yang terpaksa berhentikan kerana kerugian sebagainya, dapat kita selamatkan melalui penawaran kerja baru di Malakat grocer. Inilah orang kata apa, kalau kita pakai formula berniaga dengan Allah ni, dia tidak ada 1+1 2. Dia 1+1 boleh jadi infinity. Kan dia 2+3 boleh jadi jutaan. Jadi itu formula yang kita pakai. Kita hanya yakin pada Allah je. Kalau yakin pada diri kita, memang tak ada, kita tidak ada upaya. Dan of course banyak kelemahan lagi. Memang banyak. Ada orang kata coach gerak laju sangat, sebab tu tak siap lagi, banyak tak perfect lagi. Dunia ni tidak akan perfect, tuan-tuan. Kita kena yakin. Semua penyokong, kita perlukan doa banyak-banyak, dan kita perlu sokong banyak-banyak. Kita tengok kelemahan, kita datang macam mana kita nak bantu. Kita nampak macam staff tengah tak sempat ke apa, instead kita marah dia, kita ikram dia, kita bantu dia. Kita pergi jadi waiter, kita pergi tolong. Sebab ini kedai milik anda. Saya cuma pemula saja. Saya ambil amanah ni sebab saya rasa Allah pilih, dan saya ambil lah, saya jadi leader. Tapi tuan-puan kena bersama dengan saya, bukan sebagai pengguna, tetapi sebagai saudara se-Islam. Yang mana kedai ni kita jadikan milik bersama, mall ni kita jadikan milik bersama, dengan share ke, dengan ahli kelab Malakat. Yang free ahli kelab Malakat. Kalau bayar sikit share Kopin, dapatlah share dekat koperasi. Dua-dua dapat share juga. Kalau untung, kita pulang balik dalam bentuk dividen. Kalau koperasi, dia dapat terus. Every transaction, koperasi dapat certain percentage balik kepada pengguna kita. Jadi kita nak kata, maknanya kelemahan memang akan ada. Yang tidak ada kelemahan apabila kita berada dalam syurga nanti. Kalau kat dunia ni pasti tidak akan perfect, dan formula yang kita pakai ni adalah formula yakin pada Allah SWT. Yakin bahawa makhluk langsung tak ada kuasa. Kita manusia cuma perlu kemahuan saja. Kemampuan Allah yang akan turunkan, Allah yang akan bagikan, keputusan Allah yang tentukan. Kalau nak ikut, nak buat ni, lebih 40 syarikat saya kena manage. Kalau ikutkan, memang saya dah tak ada kepala dah ni patutnya. Tapi pasal saya tak nak fikir banyak pun, saya fikir sikit je. Saya fikir sikit, risau banyak, fikir sikit je. Buat apa yang saya boleh buat tu. Itu pun banyak benda yang kita rancang tapi tak boleh nak buat, sebab sebab macam-macam lah, macam-macam masalah. Tapi kita tasrif saja. Kita tasrif. Kalau ikut apa Pak Syekh Hafiz Al-Jandami, dia kata apa, kita kena yakin pada Allah je. Sebab benda tu bukan urusan kita dah. Dia macam contoh, diberi perumpamaan macam Nabi kan. Nabi kita junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Boleh je Nabi nak angkat tangan minta panjang umur. Boleh je Nabi nak jatuhkan Rom sendiri, minta dengan Allah, aku nak jatuhkan Rom sendiri. Kenapa Nabi tak buat? Nabi tak minta pun panjang umur. Sebab apa? Nabi serahkan tu bulat-bulat pada Allah SWT. Jadi kerja kita ni adalah kita buat, yakin dengan Allah, lepas tu terima apa yang Allah bagi tu, itu kita terima lah. Kalau Allah kata tahun lepas kita buang setahun pasal kerajaan, marah-marah lah. Tapi sebenarnya kita kena yakin bahawa Allah dah pastilah, dia yang tahu, dia yang rancang. Cuma apa kita nakkan kita, lepas Allah dah tunjukkan apa yang kita buat, kita kena sangka baik dengan Allah je. Kalau orang kata Covid ni jahat, Covid tak jahat. Yang jahat manusia. Yang jahat how we reacted, yang tu yang salah kita. Covid ni semua makhluk Allah. Walaupun kata habis coach, kalau ni Covid ni adalah daripada lab ke apa, kalau Allah tak benarkan, tak jadi. Reaction kita, itu tanggungjawab kita. What we do is we are answerable. Kita bertanggungjawab. Jadi atas sebab tu kita yakin sebenar-benarnya bahawa Allah sayang kita lebih 70 kali ganda ibu kita sayang kita. Dia ibu sayang baby tau. Sebab sayang baby ni lain dengan sayang orang tua kan. 70 kali ganda. Maksudnya pasti Allah, takkanlah Allah yang penyayang 70 kali ganda pada ibu kita sayang kita, nak naik kita, tak ada. Covid ni sebenarnya bagi kita banyak ruang dan peluang. Jadi kita mohon sangat-sangat pada semua penyokong, pada semua kita punya sebenarnya penyokong ni bukan orang Islam je. Patutnya orang bukan Islam pun dia akan sokong kalau dia faham. Perjuangan Malakat adalah perjuangan untuk guna kuasa pengguna yang kita ada ni melalui perbelanjaan yang memang kita kena belanja. Bukan benda yang optional, benda yang compulsory kena belanja. Kena beli makanan, kena beli pakaian, kena beli barang-barang keperluan rumah, kena beli barang-barang suplemen farmasi, kena beli barang-barang DIY rumah. Cuma sebelum ni tuan-puan belanja dekat tempat orang yang kita panggil sistem kapitalis. Mereka guna kapital mereka kapitaliskan kita
untuk manfaat mereka sahaja. Mereka bagi gaji minima sampai bila-bila. Mereka bayar kita secara tak langsung yang terlalu sedikit. Tetapi melalui sistem ataupun malakat ekosistem yang kita bangunkan melalui projek Malakat Mall, Malakat Grocer dan Malakat Food dan sebagainya, kita nak gunakan kuasa beli, kuasa belanja yang memang tuan-puan dah ada dah. Duit tu memang belanja pun. Sama belanja kat kapitalis atau belanja dalam malakat ekosistem. Dalam malakat ekosistem belanja dengan kita ambil sedikit keuntungan untuk kita develop lagi, sebab kita perlukan supply chain, kita perlukan transportation, kita perlukan warehouse. Yang ni perlukan dana. Dana ni kita tak nak minta bank. Sebab alhamdulillah Malakat Mall kita buka tak ada RM1 pun kita pinjam dengan bank. Alhamdulillah. Tapi kita mendapatkan dana tu daripada sokongan tuan-puan melalui share koperasi. Adalah dana kami sedikit, kalau ada keuntungan kita guna untuk development. Dan majoritinya kita nak pulang balik melalui gaji yang tinggi, melalui peluang perniagaan, melalui dividen yang kita share bersama melalui koperasi ataupun melalui ahli kelab Malakat. Jadi melalui dah tempoh setahun ni patutnya menzahirkan keyakinan bahawa alhamdulillah kita boleh buat. Orang kita boleh buat. Ni mall pertama yang 100% pekerja Muslim. Bukannya kita racist, tak nak bagi orang bukan Islam tak datang kerja sini, tak ada, bukan. Sebab tempat mereka dah cukup tempat kerja. Yang tak cukup tempat kita. Yang kita tempat mereka terpaksa import orang daripada Myanmar, orang daripada Bangladesh untuk kerja tempat mereka. So tempat tak apalah, maksudnya dia orang dah cukup dah tempat dia. Tapi tempat kita ni kita bagikan ruang kepada orang Muslim kita sendiri, orang 99% orang Melayu kita sendiri yang sebelum ni susah nak dapat kerja ataupun nak dapat tempat kerja yang boleh solat pun payah dan sebagainya. Jadi kita wujudkan pasar kita sendiri, undang-undang kita sendiri untuk kita bantu mereka. Dan sasaran saya dan sasaran kami dalam Malakat Ekosistem, semua pekerja ni semua akan jadi usahawan. So, mereka masuk sebagai pelatih cukup setahun, insya-Allah kita akan offer mereka peluang untuk mereka jadi usahawan, insya-Allah.